Sambil awak tengok cikgu punya presentation, awak boleh letak air sikit, letak air Milo, biskut. Okey, santai-santai je. Awak jangan takut. Cikgu tak ada buat soalan ke apa. Awak cuma dengar dan fahamkan. Nanti cikgu akan bagi macam quiz sikit. Tapi cikgu akan share dalam Telegram awak. Okey. Okey, kita mulakan pada pagi ni. Okey, bagus-bagus. Okey, tahniah pada murid kelas lain juga yang join. Okey, so cikgu mutekan semua mikrofon. Okey, kita akan mulakan pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, so kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, jom kita mulakan bicara seni pada pagi ni. Pertama, siapa yang terlewat masuk, cikgu harap dia boleh masuk guna MOE tanpa cikgu admit. Okey, jom. Pertama, bicara seni. Okey, nampak skrin pada cikgu, skrin cikgu Faizal nampak? Nampak. Okey, alright, tutup mikrofon. Terima kasih. Okey, sekarang nampak. Okey, pertama sekali kita bicara tentang seni. Okey, seni ni terlalu luas, terlalu besar sangat skop dia. Sampai apa-apa dalam kehidupan kita kaitkan dengan seni. Okey, pertama, jom kita berbicara. Okey, kita sebelum cikgu cerita pasal lukisan ni, pertama sekali cikgu nak cerita tentang seni. Seni ni berkait rapat dengan kehidupan kita harian. Contoh pakaian kita, kereta kita, makanan, pakaian, semua berkait dengan seni. Kejap lagi kita bincang balik. Okey, apakah nama lukisan ini? Siapa tahu? Mona Lisa. Okey dah. Okey, pertama sekali cikgu cerita sikit. Okey, cerita tentang potret Mona Lisa ni. Okey, boleh tutup mic. Pertama, okey, dengar. Nak bagi tanda sikit cikgu. Okey, kalau nak give tandas pergi je. Okey. Pertama kita cerita tentang lukisan ni. Kalau awak tengok lukisan ni macam tak cantik, macam tak ada nilai bagi kita, bagi awak, bagi saya, cikgu. Tapi sebenarnya dia adalah lukisan termahal di dunia. Sehingga harga dia pada hari ni bernilai lebih kurang 1 bilion. Dia convert kepada 1 bilion harga dia. Mula-mula dia 659 juta USD. Tapi bila sekarang harga dia bernilai 1 bilion, yang mana tidak ternilai harga nilai potret Mona Lisa ni. Dia dibuat pada tahun 1500. Mana 1500 tu kita boleh hidup lagi, belum merdeka lagi, dah terlalu lama sangat. Okey, dah ada orang yang melukis gambar potret Mona Lisa ni. Okey, pelukis dia ialah awak pernah tengok cerita Ninja Turtle? Leonardo Da Vinci. Tapi dia Leonardo da Vinci. Okey, kita cerita. Okay, Leonardo da Vinci ni pada abad ke-15, 1500. Dia sekarang ni dia dah disimpan di Museum Louvre, Paris, dekat Perancis. Okey, Perancis. Dia popular Sebab dia yang lukis Mona Lisa. Leonardo da Vinci ni dia yang lukis. Okey, selama 4 tahun lukisan ni, tetapi lukisan ni tidak pernah disiapkan. Kalau awak tengok 4 tahun ni dah lama, tapi lukisan ni tak siap sebenarnya. Tetapi dia adalah diiktiraf sebagai lukisan terbaik dunia. Okey, lukisan terbaik dunia. Maknanya dalam lukisan ni dia ada 40 lapisan warna. 40 lapisan warna. Kemudian dia tak lukis. Lukisan ni dia tak lukis di atas permukaan kanvas, tetapi dia lukis di atas kayu. Namanya kayu polar. Kayu polar. Okey, zaman dulu susah nak dapat lukis cat zaman dulu. Dia tak buat pakai akrilik, tak guna color banco, dia buat sendiri semua. Okey. Selama 4 tahun. Kenapa 4 tahun dia lalas? Pelukis Leonardo da Vinci ni tak dapat siapkan sebab 2 tahun semasa dia buat ni dia ada sakit stroke. Apa yang tak siap pada lukisan Mona Lisa ni? Dia punya kening dia. Kalau awak tengok bulu kening tidak mempunyai bulu kening, dan lukisan latar dia terlalu pudar. Maknanya lukisan ni tak siap, tetapi diiktiraf sebagai lukisan terbaik
yang pernah dihasilkan oleh pelukis dunia. Lukisan ni yang adalah yang termahal disimpan di sebuah galeri sekarang di Perancis, Museum Louvre. Saya pun tak pandai sebut. Okey. Dia mahal. Pertama, dia adalah lukisan pertama menggunakan perspektif udara. Okey. Tutup mikrofon. Cuba awak cek mikrofon awak. Okey. Pertama, dia guna lukisan perspektif udara sebab orang zaman dulu 1500 tak ada kamera digital, tak ada iPhone. Kita pakai lukisan aja. Lukis tengok orang diri kat kerusi, duduk dalam bangunan, dalam galeri ke dalam rumah, dia lukis live ataupun still life. Okay. So dia orang zaman dulu dia tak buat kat luar. Leonardo da Vinci ni adalah orang pertama berani lukis perempuan potret Mona Lisa ni dekat luar, pemandangan luar. Okay, itu sebab biasanya dia akan guna dinding, dia akan guna kain. Okay. Mona Lisa ni adalah orang yang isteri kepada orang bangsawan juga. Maknanya dia orang kaya. Biasanya orang zaman dulu, siapa yang kaya, dia suka abadikan potret diri dia. Potret diri dia lukis secara live. Okay. Lukis diri, posing tak gerak-gerak. Lepas tu ada seorang lukis. Susah nak cari orang yang betul-betul berkemahiran. Okay. Tetapi cikgu cerita sikit je lah pasal Mona Lisa ni. Okay. Mona Lisa ni karya dia pernah dicuri. Kenapa dia mula-mula lukisan ni memang dah tak ada orang. Dia ni pelukis. Lukis memang suka melukis, tetapi lukisan Mona Lisa ni adalah lukisan terakhir dia. Dia dah buat tetapi tak siap. Sebab apa? Dia 2 tahun tu dia sakit stroke. Maknanya dia terus meninggal dunia selepas dia mati. Kemudian lukisan dia terus diambil sebagai karya agung lah. Okay. 1500 dah lama sangat. Guna tak ada canvas, dia guna atas kayu. Okay. Lukisan ni pernah dicuri. Okay. Dia pernah dicuri pada tahun 1900 berapa ya? Pada 12 Ogos 1911. Okay. Siapa yang curi? Nama yang pencurinya ialah Vincenzo Perugia. Okay. Seorang tukang kayu di museum. Dia curi lukisan ni. Kemudian dia simpan kat rumah dia. Sebab apa? Sebab dia rasa lukisan ni, dia suka sangat dengan potret Mona Lisa ni. Tapi lalas ada seorang tu dia telefon, tulis surat, dia bagi tahu ada pencuri. Nama dia Perugia. Kemudian kena tangkap sebab setahun. Okey, ni cerita ni panjang sebenarnya. Lepas 2 tahun baru dia dipenjarakan. Kemudian lukisan ni baru orang nampak lukisan ni begitu berharga. Lukisan ni berada di museum dari tahun 1911 dah ada dah lama sangat. Lukisan ni diangkat sebagai karya terbaik oleh pelukis dunia. Okey. Kalau awak tengok, Cikgu, bukan Mona Lisa ni tak pandai senyum ni. Apa? Mona Lisa ni tak pandai senyum. Dia bukan tak pandai senyum. Bagus soalan awak. Mona Lisa ni, dia lukisan dia orang kalau kita tengok dia seperti bernyawa. Dia seperti bernyawa. Ada orang kata dia senang sedih, ada orang berkata Mona Lisa ni seperti seorang ibu hamil ataupun mengandung. Dari segi pakaian, kenapa orang cakap dia mengandung, hamil? Dia tengok pakaian pula. Dari segi satu lukisan ni, orang yang menilai tu macam-macam persepsi dia. Ada cakap orang ni, Mona Lisa ni sedang gembira, orang Mona Lisa ni sedang sedih, sedang hamil. Macam tu dia punya interpretasi ataupun dia punya pandangan atau dia punya pendapat dia. Okey. Tu sebab dia kata tak pernah senyum. Tapi kalau tengok cerita Mr Bean, banyak karya Mona Lisa bukan diciplak, maknanya dibuat replika. Replika Mona Lisa ni telah pun dibuat oleh ramai pelukis lain. Ada yang buat Mona Lisa ni ada janggut, ada cermin mata, ada unicorn. Okey, kat situ. Okey. Banyak sangat cerita pasal Mona Lisa. Okey, itu saja cikgu cerita tentang Mona Lisa. Ni dia lukisan ni, kalau tengok dia punya texture pada canvas tu, dia bukan canvas. Yang original dia letak atas kayu polar. Kayu polar, cikgu pun tak tahu kayu polar macam mana, tapi disebabkan kayu tu bagus sehingga 500 tahun dia simpan, dia boleh digunakan. Okey. Potret Mona Lisa ni juga Okey, potret Mona Lisa ni Potret Mona Lisa ni
dia disimpan rapi sampaikan orang kalau datang museum dia ambil asid nak baling dekat potret Mona Lisa ni sebab terlalu dengki. Mungkin dia tak suka ke lukisan ni mahal ke, dia punya lukisan tak mahal. Kemudian dia ada yang baling batu, baling peluru. Apa yang akan jadi? Apa yang terjadi pada lukisan ni? Dia telah diframekan dengan cermin kalis peluru. Cermin kalis peluru ni maknanya setiap orang yang masuk museum galeri seni di Perancis ni, dia akan berada dalam jarak yang agak jauh sikit lah. Maknanya macam ada penjarakan. Okay? Dia tak boleh pegang lukisan ni. Dan kalau kita pegang lukisan ni pun ada kaca yang cover dia supaya tak boleh pecah, tak boleh rosakkan lukisan ni. Sebab lukisan ni terlalu mahal. Mahal, kemudian berharga. Dia mahal sebab apa? Sebab dia terlalu lama. 500 tahun nilai dia. Dia punya masa dia. Usia dia dah 500 tahun. Sampai sekarang 2021 dah 700 tahun. 701 tahun. Lebih kurang lah. Okay, ni kalau tengok video dia lama ni. Okay, so kita teruskan dengan okay, ni cikgu cerita pula. Kita okay. Saya nak cakap dulu. Saya nak cakap kejap. Okay, nak cakap. Okay, boleh. Apa dia? Lukisan ni macam ditenung kita. Ditenung kita. Tu sebab cikgu cakap lukisan ni ramai orang dia kata lukisan ni bernyawa. Bernyawa contoh seperti hidup. Itu sebab kalau lukisan potret, kalau orang Islam dia tak galakkan kita gantung lukisan gambar keluarga, gambar diri sendiri. Pertama sekali gambar yang realistik. Realistik ni maksudnya lukisan yang seolah-olah macam sebenar. Tapi zaman sekarang lukisan realistik ni dia tak berapa berharga sebab kita boleh guna kamera. Kamera ni dapat lukisan yang sebenar, tak perlu nak lukis. Itu sebab sekarang ni sekarang ni cikgu cerita satu perkara tentang lukisan yang kedua ni. Nama dia tadi ada orang curi lukisan Mona Lisa ni. Kemudian telah dituduh pula kawan Pablo Picasso curi dia punya karya. Macam-macam cerita sebab orang terlalu suka sangat lukisan tu. Sampai ada orang yang curi, ada orang bunuh diri sebab dia jatuh cinta dengan lukisan Mona Lisa. Mona Lisa ni bukan nama sebenar. Bukan nama perempuan tu. Nama Mona Lisa ni adalah diambil Lady Lisa tu maknanya My Lady Lisa. Maknanya dia ambil dari bahasa Itali. Lisa. Nama sebenar dia lain sikit. Okey. Sekarang ni cikgu nak tengok tentang karya agung pelukis dunia lain. Lukisan dia tak, cikgu dah pernah cakap dengan murid cikgu bahawa kalau kita tak pandai lukis, jangan takut. Sebab kalau awak tengok kalau awak tengok lukisan Starry Night, The Starry Night, lukisan ni kalau awak tengok Cikgu, Mr. Peabody ada lah cikgu lukisan ni Mr. Peabody. Okey, awak boleh tutup mikrofon semua. Okey, tutup mikrofon semua. Okey, kita terus karya agung pelukis dunia. Ni contoh Van Gogh. Van Gogh ni lukisan dia walaupun dia dah meninggal dunia, dah mati, tapi lukisan dia sangat mahal sekarang. Antara yang ranking nombor 10. Sangat popular. Sangat popular sampai screensaver, iPhone semua ambil lukisan ni jadikan sebagai idea untuk buat awak punya background. Kak Kia pun buat Mona Lisa. Awak punya lukisan, awak punya hotel semua copy paste. Siapa yang buat Mona Lisa? Kak Kia. Mona Lisa. Okey, itu semua adalah replika. Replika pun dijual dengan harga mahal. Okey, contoh harga replika punya Mona Lisa, harga dia 1.5 juta. Siapa nak beli? Okey, tapi sebenarnya memang ada orang akan beli. Orang kaya raya, jutawan, milioner, dia sanggup beli lukisan yang mahal tu sebab dia ada nilai estetik dia sendiri. Okey, sekarang kita tengok pada lukisan yang pusing-pusing ni, warna biru ni, nama dia The Starry Night, Van Gogh. Van Gogh adalah seorang pelukis yang banyak buat lukisan. Lukisan dia sebanyak 2100. Okey, menggunakan cat minyak. Sebandar. Awak cikgu suruh bagi lukisan satu hari, 2 minggu pun susah nak buat kan. Tapi dia boleh siapkan 2100 karya seni sepanjang hidup dia lah. Okey. Tetapi dia akhirnya pada asalnya Van Gogh ni dia buat satu lukisan yang cantik, yang dia sebenarnya sebelum ni dia tak gila. Okey, dia tak gila pada asalnya, tetapi disebabkan dia ada masalah sakit mental, kemudian dia dimasukkan ke pusat rawatan
mental. Maksudnya dia macam sakit gila lah. Tetapi sepanjang dia hidup, masa dia sakit, lukisan dia lain. Dia tak sakit, lukisan dia macam realistik sikit, macam ada gambar pemandangan. Okay, ada gambar pemandangan semua. Tetapi bila dia dah sakit, otak dia dah macam tak berapa betul sangat, masuk hospital gila, lukisan dia jadi satu lukisan yang macam gini. Apa yang dia fikir, dia terjemahkan dalam karya dia. Okay, itu sebab lukisan dia jadi pusing-pusing. The Starry Night. Tapi dia punya gambar dia, masa dia hidup, orang tak suka. Tak ada orang yang dia pernah sepanjang dia hidup, lukisan dia pernah jual sekali. Daripada 2100, satu lukisan saja yang laku dijual. Tapi selepas dia mati, baru lukisan ni diambil oleh dia punya isteri kepada adik dia. Kemudian dijual, dia jadi kaya dah. Walau zaman dulu pun lukisan telah dijual. Okay, lukisan ni dia menceritakan tentang apa, pemandangan dekat bandar The Starry Night. Okay, kemudian Pablo Picasso ni pun sama juga. Lukisan dia tahun 1900 lebih, tak cantik pun. Okay, kalau awak tengok lukisan ni lebih kepada kubik. Kubik ni macam kotak-kotak, hidung dia 4 segi, mata pun sengit, mata sebelah atas, sebelah bawah. Tapi lukisan ni jadi trademark sehingga sekarang. Jadi ada orang dia akan lukis, memang stroke dia macam gini. Lukis dia mesti kotak-kotak, lukis dia mesti bulat-bulat, titik-titik. Okay, pusing-pusing. Itu nama dia adalah stroke, ataupun dia punya identiti dia. Okay, itu sebab seni ni awak tak boleh fikir lukisan yang cantik je. Kadang-kadang lukisan yang abstrak, lukisan yang pelik-pelik pun menjadi trend. Okay, ni pelukis tempatan. Okay, pelukis tempatan ni mungkin ramai yang tak kenal sebab dia kat Malaysia saja. Tapi cikgu cerita sikit lah tentang ni sebab kita bicara seni. Ni nama dia ialah Yusuf Ghani. Nama dia ialah Profesor ni Yusuf Ghani, ni Awang Damit, ni Ahmad Suzli. Lukisan dia pun bernilai hampir jutaan ringgit juga. Okay, jutaan ringgit, 700,000. Dia punya sketches dia macam cek. Awak nak beli barang, tak ada duit, dia bagi kertas dia conteng-conteng, dia bagi tangan, dia bagi dekat bank. Bank pun cakap boleh. Lepas tu dia bagi macam, sebab dia punya nama dah ada, dia punya lukisan pun mahal, so orang akan beli semua karya-karya dia. Tapi dia bagusnya melukis tempatan ni, dia bawa identiti negara kita, national. Identiti nasional maksudnya seperti Segerak. Okay, macam ni. Yusuf Ghani ni dia banyak cerita pasal pahlawan, ritual art, seni silat. Kalau awak tengok abstrak dalam lukisan ni, dia seolah-olah bukan conteng-conteng biasa. Bukannya ambil cat tembah, ambil cat pijat-pijat, tapi dia ada movement dari segi dia punya lukisan dia. Contoh seperti ada pergerakan manusia, ada pergerakan orang sedang bersilat, ada pergerakan orang sedang membawa parang ke keris ke, macam tu. Okay, Cikgu saya nampak ada. Nampak? Awak nampak ada satu lukisan macam orang-orang kat sini? Ada. Ada liris sekali. Cikgu dekat liris sekali. Ada warna merah. Okey, bagus. Ada nampak. Dia nampak kiri-kiri ni cikgu. Apa tu bentuk dia? Alright, okay, itu ialah contoh lukisan Yusuf Ghani. Yusuf Ghani ni ialah seorang pensyarah sebenarnya. Dia pensyarah. Kebanyakan orang yang mencintai seni ni, dia akan mendalami seni tu terus ke dalam. Okay, dia bukannya main lukis kat Central Market. Itu Tambah orang slide. sebab seni ni dia luas. Okay, ni adalah jenis lebih kepada pelukis lah, painting ataupun lukisan painting. Okay, pentingkah seni dalam kehidupan? Okay, ni baru kita masuk topik kita. Tadi introduksi je. Pentingkah seni dalam kehidupan? Penting tak seni dalam kehidupan kita? Mungkin orang kata alah seni ni tak penting, seni ni nak buat apa, nak belajar, bukan boleh dapat A pun, bukan boleh masuk MRSM, bukan boleh masuk universiti. Okay, tapi sebenarnya seni yang banyak membantu kita meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Okay, kenapa? Seni ni dia luas. Tak boleh cakap seni ni belajar lukis saja. Sebab cikgu pernah cerita dengan awak, Lukisan. sebab awak nak jadi arkitek kena lukis, awak kena jadi Lukis zaman dulu. kena lukis. Zaman yang dulu. Okay, awak tutup mikrofon dulu. Tutup mikrofon, nanti cikgu bincang dengan awak. Okay, seni itu indah. Sememangnya manusia suka akan keindahan dan kecantikan. Okay, mereka yang buta juga dapat merasa kecantikan dengan merasa tekstur pada tanpa melihat. Contoh dia,
Contoh ni orang buta. Orang buta memang kalau dia lahir daripada bayi, tak pernah nampak dunia, dia tak dapat warna, tak nampak cahaya. So dia tak tahu keindahan langit tu macam mana, keindahan laut tu macam mana. Tetapi dia boleh juga dapat rasakan kecantikan, keindahan dengan memegang. Itu sebab kelebihan orang buta ni, dia boleh membaca dengan tulisan Braille. Braille. Dia boleh baca dengan pegang je, dia tahu perempuan ni cantik. Dia pegang bola ni mesti cantik sebab dia dapat rasa guna tangan dia. Pegang kain ni lembut, kain ni mesti cantik rasanya. Dia sebab dia dapat gunakan permukaan, menunjukkan kecantikan tu berdasarkan dia punya tekstur ataupun texture. Kemudian kita aspek seni ni banyak. Macam tadi ada orang kata dia tak suka yang kotak-kotak, dia suka yang realistik. Ada yang kata dia suka lukisan warna macam terang-terang, ada yang suka yang gelap-gelap. Itu semua bergantung pada individu, ada peminat dia sendiri. Unsur seni. Unsur seni ni cikgu dah pernah ajar dengan awak, tetapi cikgu rasa awak mungkin ada yang dah lupa. Kita tengok sekejap. Jom. Unsur seni ialah unsur asas untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Ni lama sikit. Kemudian kita tengok unsur seni ada 5. Ada 5 ke 6. Pertama, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Garisan. Garisan ni ada 2 garisan. Saya nak beri tandas boleh? Boleh. Garisan ialah sambungan titik-titik. Kat sini tengok kalau ada titik, garisan tebal, garisan beralun, garisan zigzag, garisan berbulu, garisan berlingkar, garisan putus-putus. Itu semua jenis garisan. Dari segi garisan baru kita boleh dapat lukisan. Garisan ni juga dia ada fungsi dia sendiri. Dari segi produk, dari segi bahan pun ada fungsi dia. Ni rupa. Rupa ialah hasil gabungan garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal. Kemudian rupa ialah dibagi kepada 2, iaitu rupa organik, rupa geometri. Ni sekarang contoh dulu. Jalinan tampak, jalinan sentuh. Jalinan tampak yang guna mata kita. Jalinan sentuh macam tadi cikgu cakap, orang buta pun boleh tahu benda ni cantik, benda ni rasanya macam kasar. Dia sebab disentuh guna tapak tangan dia. Itu nama jalinan. Kalau tengok mata, jalinan tampak. Bentuk ilusi, bentuk konkret. Tu ada lukisan 3D, lukisan 2D. Itu banyak sebenarnya. Bentuk asas mempunyai struktur jisim dan isi padu. Maknanya benda yang boleh kita pegang, boleh kita angkat menjadi berat. Ruang ni perspektif. Antara 2 objek, nak nampakkan objek besar, objek kecil, dia kena main dari segi saiz dia. Ruang belakang kecil, ruang depan besar sekali. Dengan tengah dia lebih sederhana. Warna, ni warna premier, warna asas merah, biru, kuning. Tu wajib awak tahu. Kalau awak ada lukisan cat warna, awak dapatkan 1, 2, 3 warna asas ni dengan warna putih dan hitam sahaja, awak boleh campur semua warna yang awak nak. Berdasarkan warna campuran. Mengenal bahasa seni. Sekejap je lah, cikgu tengok. Kejap lagi kita ada 20 minit. Unsur seni tadi rupa, bentuk, jalinan, warna, ruang, garisan. Sekarang ni kalau nak belajar ni panjang ni. Prinsip rekaan. Rekaan ni cikgu tak usik dulu, sebab cikgu rasa kalau cikgu masukkan semua nanti akan menyebabkan kita punya fikiran tak boleh tangkap. Jadi kita belajar fokus pada unsur seni je hari ni. Masa pun tak panjang. Unsur seni. Awak tengok kat sini pertama rupa. Rupa, kalau awak tengok kat sini rupa geometri. Ni adalah rupa organik. Rupa daripada bentuk, rupa jadi bentuk. Bentuk pula ada bentuk. Contoh macam bentuk ni contoh macam bentuk ikan, bentuk bunga. Jalinan. Kalau jalinan ni contoh buah tembikai, dia adalah jalinan tampak. Buah durian, jalinan sentuh. Kalau awak pegang buah durian tu dia rasa tajam-tajam, maknanya dia adalah jalinan sentuh. Warna asas, warna premier, warna tertier. Merah, biru, kuning. Soalan ni. Tertier tu ada toilet Apa? Ni sekarang toilet bukan toilet. Ruang maksudnya dia tengok daripada ruang tu seperti dia ada perspektif. Baru nampak kita punya ruang, garisan, beralun, putus-putus untuk mendapatkan kita punya lukisan yang lebih menarik. Ni
aksi pekaan. Ibu, bila lepas tu ada lukisan tau. Lukisan anime tapi hilang buku yang Oh, okey. Ni kita patah balik. dia terjadi. Okey, kita sebenarnya fokus pada unsur seni. Unsur seni ni kita ada garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Okey. Kalau kita tengok, okey. Ni ialah contoh garisan. Okey, garisan ada garisan mendatar, garisan tegak, garisan melengkung. Okey, ni contoh-contoh garisan. Apa fungsi garisan? Garisan boleh membuatkan kita punya lukisan menjadi karya yang ada perspektif ataupun ruang. Okey. Ni rupa geometri, rupa organik. Okey, jalinan. Jalinan ialah sifat permukaan satu objek yang dikesan secara penglihatan. Itu maknanya jalinan tampak dan atau sentuhan. Contoh buat tembikai, kuda belang, itu ialah jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh seperti tayar kereta, itu ialah jalinan sentuh. Durian. Okey. Buah durian, betul. Jalinan sentuh. Contoh pada kulit cengkeram ni, kulit kerang. Kita pegang ada rasa dia punya tekstur dia punya tekstur. Okey. Ni tayar. Okey, awak rasa jalinan ni ada fungsi ke tak ada fungsi untuk tayar? Ada. Apa fungsi bunga tayar? Apa fungsi bunga tayar kereta tayar awak? Garisan. Bulatan. Kenapa tayar kereta tayar awak kalau botak, nanti dia cakap ni tayar dah botak, kena tukar tayar baru sebab ada fungsi dia. Fungsi sebab licin. Contoh tak mencekam permukaan tanah, permukaan jalan. Pertama sekali musim hujan. Okey. Itu fungsi jalinan sentuh ataupun jalinan yang pada permukaan tayar tu, dia fungsi dia untuk dia macam buka supaya tak membuang. Kalau tayar botak, kalau sebab laju-laju, tayar botak licin, dia tak akan mencengkam permukaan jalan raya tu. Durian ni pun sama juga. Agak-agak awak sekarang ni musim durian. Apa fungsi kulit durian ni? Kulit durian kenapa? Tajam. Buat minum kalau tak ada cawan. Okey, siapa yang suka, binatang apa yang suka makan durian? Ada tak? Tupai. Okey. Okey. Tupai ni kalau dia tak, mungkin lah. Kalau durian ni kita buat kulit dia lembut, tak ada duri-duri, tupai akan makan dengan lebih senang. Maknanya durian ni kalau dah tajam, binatang lain nak makan susah sikit. Okey. Sekejap cikgu nak cek cikgu punya. Cikgu nak cek cikgu punya ni, ada tak murid yang baru masuk? Kejap Okey, tak apa. Okey, kejap cikgu present balik semula. Okey, clear tak cikgu punya gambar tadi? Cikgu akan present lagi. Clear. Ada lagi sebenarnya ni. Cikgu nak tengok. Cikgu baru masukkan murid. Ada yang baru join. Okey. Okey, patah balik. Okey, tadi tentang durian. Okey, durian fungsi dia untuk tutup mikrofon. Durian mungkin dia akan guna sebagai untuk melindung buah durian tersebut daripada ancaman. Ancaman contohnya daripada dimakan oleh tupai, oleh monyet. Okey, monyet pun makan durian good. Okey. Seterusnya, ni fungsi-fungsi dia. Kalau kita tengok jalinan, daripada jalinan ada jalinan sentuh, jalinan tampak. Itu sebab dari segi lukisan pun ada lukisan 3D, lukisan 2D. Okey, apa beza lukisan 2 dimensi dengan lukisan 3 dimensi? Siapa boleh cerita? Okey, lukisan 2 dimensi contohnya cerita kartun yang dulu-dulu, tahun 80-an, tahun 90-an. Lukisan Kampung Boy. Yes, betul. Okey. Cikgu Faizal dulu kalau tengok kartun cerita macam Doraemon lama dia lukisan dia 2D je. Kartun 2D. Tetapi sekarang macam Agent Ali, lukisan dia 3D. Beza dia ialah dia nampak bentuk, dia nampak bayang-bayang, dia ada shadow, dia ada latar belakang, seperti lukisan tu seperti hidup. Sekarang pun kalau tengok awak punya game pun sekarang banyak lukisan game, game PC game,
PS4, PS5 dia punya quality graphic card dia cantik. Okey. Ni roda warna tadi, warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Okey, ni ada campuran. Warna tertier. Okey, warna ni makin banyak campuran. Contoh rumah awak. Okey, tutup mikrofon. Contoh rumah awak nak gunakan cat warna hijau yang lain daripada yang lain. Jiran-jiran semua pakai warna hijau daun. Tiba mak awak cakap nak warna hijau emerald green. Okey, warna dia campuran daripada warna sekunder. So dia akan jadi mahal. Okey, sebab apa mahal? Sebab dia kena adunkan warna asas, warna sekunder untuk dapatkan warna yang special. Itu sebab warna dia jadi mahal. Okey. Selain daripada kualiti cat. Okey. Banyaknya warna. Banyak warna. Lagi mahal cat, biasanya dia akan lebih kualiti. Okey. Ruang. Ni cikgu cerita pasal ruang. Ramai murid dia sukar untuk membuatkan lukisan dia nampak seperti ada ruang. Sebab apa? Biasanya dia guna image yang sama saiz. Okey, contoh gambar orang depan dengan orang belakang sama saiz. Kereta depan dan kereta belakang sama saiz. Kalau nak dapatkan ruang, kita kena tahu saiz dia, saiz image ataupun nisbah dia. Contoh ruang depan besar, ruang dalam kita letak saiz yang kecil ataupun jauh. Warna pun main peranan. Okey, tutup mikrofon. Contoh untuk menghasilkan lukisan di bahagian belakang, awak letakkan warna seperti warna biru, warna purple. Okey, warna yang terang awak boleh letakkan warna di hadapan supaya dia nampak ke depan. Warna macam warna terang, warna kontra. Okey. Prinsip rekaan cikgu tak masuk sebab cikgu rasa terlalu banyak. Okey. Okey, ni contoh Sekejap lagi kita buat tangan. Okey, awak tutup mikrofon. Macam kita Google. Kita Google. Okey, sekejap So, kita bicara seni, jom kita buka awak punya Google Meet. Okey, berapa ramai yang ada ni? Alamak, ada yang baru masuk. Okey, tak apa. Saya baru masuk. Alamak. Okey, saya baru habis pun. Oh, baru habis baru. Tapi inilah dia punya cerita dia tentang Mona Lisa, tentang kejap. Saya tak present pula. Kejap ya. Okey. Kita bincangkan selepas ni. Cikgu nak tayangkan sedikit je lah tayangan kepada Puan Hajah Syamsiah. Okey. Puan Syamsiah fikir pentadbiran. Kita join. Kejap ya. 10.30.
Okey. Tadi penjelasan cikgu okey, semua faham? Faham. Faham ya? Faham. Okey, kejap lagi kita bincang. Faham cikgu, faham. 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 Tadi kita nak cerita ramai tanya tentang potret Mona Lisa. Okey. Potret Mona Lisa ni siapa, bila, kenapa dicuri. Okey, jom. Tadi ada ramai yang tanya tentang potret Mona Lisa ni. Okey, kita tengok. Okey, kenapa potret Mona Lisa ni harga dia begitu mahal? Kenapa? Awak rasa kenapa pencuri tu ambil lukisan ni? Okey, lukisan ni ada orang Mona Lisa ni, ya. kalau saya tengok muka Mona Lisa secara zoom, saya nampak dia macam seram. Dia macam Macam seram sebab dia macam tenung gitu. Seram. Di kemari macam nak janji. okey, tapi sebenarnya lukisan ni kalau awak nak tengok cerita sebenar dia, lukisan ni adalah lukisan yang tak siap. Okey, walaupun dia dah 4 tahun buat. Okey, cikgu minta maaf pada murid. Tolong jangan bising mikrofon. Mic tu mute kan. Okey. Okey. Cikgu cerita. Tutup mikrofon. Okey, cikgu nak cerita sikit. Okey, pertama tentang potret Mona Lisa ni. Okey, potret Mona Lisa ni kalau awak tanya, kalau awak tengok pada muka dia, muka ni pada bahagian kening ni sebenarnya pelukis tak sempat menyiapkan lukisan ini kerana dia telah kena stroke pada 2 tahun yang terakhir. Okey, tetapi lukisan ni diangkat sebagai lukisan yang terbaik ataupun termasyhur di kalangan pelukis-pelukis dunia sebab dia punya teknik dia, dia punya realistiknya lukisan ini begitu menakjubkan, sampai 40 layer ataupun 40 lukisan. Dan lukisan ni sebenarnya kalau awak tengok mereka-reka, kerana apa? Kerana dia dilukis di atas kayu polar. Kayu polar tu maksudnya bukan kanvas lah. Dia simpan sampai museum dekat Perancis, dia cover lukisan ni dengan cermin kalis peluru sebab zaman tu zaman 1500 tahun yang lalu, tahun 1500 dah ada lukisan ni. Lukisan tu akan rosak kalau kita biarkan terdedah. Lukisan sendiri kalau kita ada painting kat rumah, dia akan rosak kalau kita tak buat frame. Walaupun lukisan tu nampak macam tahan, tapi dia akan seperti bercenabu ataupun dia ada kelap putih-putih, kemudian ada bercendawan sikit. Kalau kita dah letak plastik, dia akan lebih selamat. Okey. Dia siapa yang curi? Sebenarnya yang curi ni pada tahun 1911 12 Ogos, Perugia tu curi. Sebab apa dia curi? Masa tu dia tengah masuk museum dekat apa nama? Dekat Perancis ni. Dia buat betul-betulkan painting, dia pasang frame. Dan dia nampak lukisan potret Mona Lisa ni, dia bawa balik rumah dia. Dia gantung, dia masukkan dalam beg. Lepas tu dia simpan kat rumah dia. 2 tahun kemudiannya, hari pertama pihak museum dia tak perasan. Tetapi pada hari Isnin dia curi, orang tak perasan, orang museum tak perasan. Hari Selasa besoknya baru orang museum dekat Perancis sana, nama museum dia adalah Museum Louvre. Cikgu pun tak perasan ejaan dia. Okey, besoknya baru orang museum perasan, mana satu lukisan, kenapa lukisan ni tinggal paku je, paku. Tapi orang zaman dulu dia tak ingat lukisan yang mana. Sebab apa? Zaman dulu tak ada kamera, tak ada Google. Potret Mona Lisa ni yang mana satu. Tapi selepas 2 tahun lukisan tu hilang, baru ada seorang dia hantar surat dekat galeri, dekat museum galeri di Perancis tersebut. Dia cakap saya dia kata dia ada potret Mona Lisa yang sebenar. Lepas tu dia pergi bagi tahu yang curi ni adalah tukang kayu yang buat museum. Rumah dia berhampiran saja dengan museum tersebut. Maknanya contoh museum Perancis tu dekat Stawan, bangunan rumah dia dekat Saujana, dekat je. So dia pergi masuk dekat rumah tu, tengok Pangsuburi tu memang ada potret Mona Lisa ni dekat rumah dia. Potret Mona Lisa ni digantung dengan baik. Okey, dia tak rosakkan sebab dia terlalu suka dengan potret ni. Kemudian lepas tu dia cakap dia curi bukannya sebab dia nak jual. Dia kata dia nak tegakkan dia punya keadilan lah. Kira macam dia bangsa Itali. Lukisan ni asalnya Leonardo da Vinci ni orang Itali tetapi berada di Perancis. Okay, so dia kata lukisan ni perlu dipulangkan balik ke Itali. Tetapi sebenarnya dia nak jual lukisan ni.
Lukisan ni begitu berharga. Zaman dulu pun dah ada orang nak beli lukisan ni. Zaman yang sama juga ada seorang nama dia Pablo Picasso. Pablo Picasso ni adalah pelukis tersohor dunia. Okey, tersohor dunia juga sampai sekarang. Yang lukisan kubik ataupun lukisan kotak-kotak tadi awak tengok, dia juga dituduh mencuri lukisan Mona Lisa ni. Kesian Pablo Picasso. Okey, sebab dia buat pameran dalam galeri yang sama. Mungkin orang zaman dulu tak ada CCTV. Okey, tahun 1911. 1911 maknanya 100 tahun yang lalu tak ada CCTV, tak ada handphone, tak ada kamera. Dia main sebut je. Okey. Itu sebab sekarang macam tapi bila kita sebut pasal potret sekarang, kita sekarang ni dah canggih, dah tak gunakan lukisan potret secara still life, tak gunakan potret lukis orang perempuan kat depan ataupun kanak-kanak lukis terus. Sekarang guna kamera sahaja. Lukisan yang berharga sekarang lebih kepada lukisan yang telah di stylize ataupun telah diubah jadi abstrak, benda yang lukisan yang lain daripada yang lain. Okey, zaman sekarang kalau zaman batch awak lebih suka lukisan macam lukisan lebih kepada kartun, lukisan kepada okey, ni contohlah The Starry Night tadi. Ini anime. The Starry Night. Ini nama dia. Apa? Yang kita rasa sama sekarang ni nama dia anime. Emily? Ya ke? Okey. Anime. Okey, sebenarnya dalam lukisan Van Gogh ni yang kalau awak tengok tadi, lukisan Van Gogh ni dia dah banyak di replika dia, dah terlalu banyak versi. Ramai pelukis-pelukis Malaysia, pelukis luar negara lukis balik lukisan Starry Night ni. Sebab apa? Padahal dia tak tahu sebenarnya lukisan ni adalah lukisan seorang yang telah dia macam dah telah gila lah. Maksudnya dia dah hilang pemikiran dia, dah dimasukkan kepada rumah sakit jiwa. Masa lukisan ni dibuat, Van Gogh dah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ni macam hospital permai. Maknanya sepanjang dia duduk dekat rumah sakit jiwa tu, dia menghasilkan juga lukisan-lukisan, banyak juga lukisan dia. Tapi 2100 karya dia yang terjual satu je. Zaman dulu tahun 1900 lebih tu, kalau ada orang beli lukisan ni pun dah begitu, dia lebih appreciate. Zaman sekarang tak ada orang nak beli lukisan. Tapi sebenarnya awak lupa, tahun lepas Cikgu Faizal ada buat pameran seni, art gang. Ada saja orang yang akan beli lukisan yang biasa-biasa saja, RM60, RM50, RM30. Tapi lukisan tadi kan, lukisan Mona Lisa ni harga dia tadi cikgu cakap berapa tadi cikgu cakap? Tak ingat. 1 bilion. 1 bilion, bukan 1 juta. 1 juta Malaysia punya pelukis dah ada dah yang boleh jual lukisan 1 juta. 1 bilion. 1 bilion ni umpama peruntukan kerajaan untuk bagi COVID-19 punya vaksin. Macam itulah. Tapi nak beli satu lukisan ni harga dia 1 bilion USD. Maknanya lebih kurang 6 USD bilion. Dia darab 6 convert duit Malaysia. Tak ada. Tapi lukisan ni dijaga rapi oleh negara Perancis. Perancis. Okey. Dekat dalam muzium, satu muzium dinamakan Museum Love. Okey, France. Okey, lukisan ni dijaga rapi sampai siapa nak masuk tu kena penjarakan dia, jarak dia jauh, bukannya 1 meter. Dia jarak dia jauh, seumpama macam 10 meter, ada kawasan larangan. Kemudian nak tengok kena jarak jauh. Di cover pula dengan kalis peluru punya cermin. Okey. Ada soalan lagi untuk apa yang kita belajar hari ni? Tak ada. Okey. Tak ada. Tak ada Okey, apa yang awak belajar hari ni sebenarnya? Awak sebenarnya belajar unsur seni rupa, tapi awak lebih banyak tertarik dengan introduksi Cikgu Faizal. Okey, introduksi cikgu lebih kepada potret. Sebab benda ni cikgu tak pernah ajar awak. Okey. Pablo Picasso, lukisan dia kotak-kotak je. Kotak-kotak, muka orang kotak-kotak. Tapi lukisan ni dah lama dah, 100 tahun yang lalu dah. Okey. Bagaimana dia gunakan cat? Dia guna campuran daripada tumbuh-tumbuhan. Dah dapat warna biru, macam mana dia ambil daripada daun hijau, ditumbuk-tumbuk, dicancurkan, di blend semua. Dulu tak ada blender. Okey, mungkin dia akan tumbuk-tumbuk, dapatkan satu pewarna. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada Okey, yang tadi cikgu tentang video tadi. Tak ada. Macam tadi cikgu share tadi. Yang ini semua cikgu lakukan, cikgu akan
cikgu suka sangat tentang kenderaan sebenarnya. Okey, cikgu banyak kali cakap lukisan ni penting. Sebab apa? Sebab kita orang pasal suka lukisan bercantik di dunia. Sebab dari awak darjah 4 ni, awak telah diasah menjadi membentuk dan membina kereta guna kotak kasut. Awak telah diasah membuat cawan kopi, untuk membuat guna barang-barang paper mache, kertas ditumbuk, dibuat semua dia punya jadi replika. So kat sini nanti awak akan jadi, contohlah awak, walaupun awak masuk bahagian-bahagian dalam seni ni, tetapi seni ni dia merangkumi banyak cabang lagi. Contoh awak belajarlah seni lukis ni, awak boleh pergi, awak tak dapat kerja, awak cakap, Cikgu Faizal, saya masuk seni lukis ni cikgu, saya lalas, saya tak jadi orang, tak dapat pekerjaan. Tapi kemahiran awak tu awak boleh guna untuk buat kerja part time, buat kemahiran sendiri. Contoh awak buka satu kedai buat kabinet, awak buka kedai untuk membuat drill auto gate rumah. Bila awak ada kemahiran. Ada video nak tengok. Ada video. Siapa yang cakap tu? Video? Masa kita nak habis sebenarnya. Tapi tak apalah, ada banyak video tadi. Tengok kat sini macam mana dia orang buat tayar bulat tu. Ada orang otak ada asap. Boleh buat 3D RBG punya. Tadi awak cakap public kasut, dia adalah pelukis painter ataupun painting. Ini lebih kepada industrial. Segi lukisan awak belajar, awak dapat belajar buat design. Yang banyak lagi awak punya cabang. Buat rumah, bulan, hotel. Awak belajar seni ni, awak boleh gabungkan. Tak nampak. Cikgu dah stop. Kejap Boleh Google. Okey, alright. Cikgu dah habis ke? Lagi 10 minit tapi cikgu nak bincang-bincang sikit. Alamak, baru masuk. So kita dapat apa yang kita dapat tadi. Sorry cikgu, lambat. Tadi ada problem. Problem, tak apa. Okey, tak apa. Okey, so cikgu ulas balik semua sekali sebab kita ada lagi 10 minit. Okey, tadi kita dah belajar tentang Van Gogh. Kita dah belajar tentang Mona Lisa, The Starry Night. Okey, kita telefon. Okey, kemudian cikgu ada share satu video tentang industrial design. Okey, dalam seni ni kita boleh lihat luas. Contohlah awak minat main game kan, main Mobile Legend, main PUBG. Okey, bermula daripada seni ni awak boleh lukis, awak boleh buat design dalam grafik guna Illustrator, After Effects, awak boleh jadi YouTuber. Itu semua berkait rapat dengan awak punya kemahiran seni awak. Okey, seni awak nak lukis, tak pandai lukis, guna komputer, scan, lukis balik dalam Photoshop. Okey, tu benda tu awak akan belajar dalam seni. Contohlah awak masuk je sekolah seni Malaysia, automatik awak kena belajar benda-benda yang ni. Contoh awak kata, Cikgu Faizal, saya jadi pelukis tak boleh berjaya. Ramai sebenarnya orang yang dia belajar lukisan tapi dia gunakan ilmu lukisan dia dalam kehidupan dia. Okey, kehidupan dia macam dia buat design rumah, buat kabinet rumah, buat pintu, buat kereta, buat airbrush. Okey, itu semua berkait dengan seni. So awak kena belajar dari awal lagi lah. Maksud cikgu, awak kena aktifkan seni awak. Seni ni membantu awak, terutama sekali sekolah menengah. Bila awak masuk tingkatan 5, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, jika awak kurang mampu membawa contoh mata pelajaran yang berat seperti biologi, fizik, kimia, awak ambil lah satu subjek pendidikan seni. Pendidikan seni ni membantu awak untuk
survival ataupun awak punya kemahiran awak lebih luas lagi. Okey. Dengan sini. Kimia dengan sini. Okey, ada soalan tak untuk Cikgu Faizal? Tak ada. Tak ada Okey. Ada. Tak ada soalan. Okey, Cikgu ucap terima kasih banyak-banyak. Sebab Cikgu sebenarnya ada lagi prinsip seni untuk Cikgu kongsi, tetapi Cikgu rasa kalau Cikgu sharekan prinsip seni, berat kita punya kepala nak fikirkan unsur-unsur seni. Okey. Okey. Kita buat rumusan sekali lagi. Unsur seni Unsur seni kita cerita balik semula. Ada pertama sekali ialah apa dia unsur-unsur seni? Pertama sekali ialah garisan, kemudian rupa, bentuk, jalinan, warna dan juga ruang. Okey, ada 6. Ada 6 unsur seni yang awak kena ingat. Okey. So awak akan belajar detail bila sekolah menengah nanti, tapi awak dah dapat sikit. Ada 6 unsur seni. Okey, warna. Asasnya kalau sekolah rendah ni awak belajar teknik mewarna, warna asas campur dengan warna asas dapat warna sekunder, sekunder campur dengan warna sekunder dapat warna tertia, campuran warna-warna. Okey. Okey, ada lagi soalan atau nak tanya cerita pasal lukisan-lukisan agung? Tak ada. Tak ada. Siapa kat sini kat rumah dia ada gantung lukisan? Ada gantung lukisan, beli lukisan. Ada? Ada. Apa dia? Gantung lukisan. Okey, last kita cerita pasal galeri. Kalau galeri, okey, kalau dekat Malaysia kita tak main pun. Kalau awak tengok sekarang ni galeri seni Johor ada di sebelah Goreng Pisang Mawas kan dah renovate. Atas tu ada satu galeri baru, galeri seni Johor. Okey, sebelum tu galeri seni Johor dekat depan Kubur Mahmudiyah tu ada bukit sikit. Tapi sekarang dia dah rosak dah. Okey. Itu sayang sekali bangunan lama. Kalau awak perasan, satu galeri seni Johor yang lama tu adalah rumah Menteri Besar kita yang ketiga. Menteri Besar Johor yang ketiga zaman dulu-dulu, rumah Menteri Besar. Lepas tu dia ambil alih jadi pusat asrama. Kemudian kita patah balik. Kemudian baru dijadikan sebagai galeri. Ustaz Yusuf pun masuk sekali. Dah nak habis dah Ustaz. Okey, so kita sekarang kita dah belajar tentang unsur seni. Kita dah belajar pelukis-pelukis ternama dunia, pelukis tempatan sikit kita ada belajar. So cikgu harap awak dapat sedikit idea lah, maksudnya unsur-unsur seni tu apa. Okay, prinsip rekaan cikgu akan kongsi pada program akan datang lah untuk kelas cikgu ke. Kalau awak nak join pun cikgu boleh. Okay, alright. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Maknanya semua faham lah. Okey, cikgu nak semua buka kamera. Boleh buka kamera? Buka kamera sekejap. Ustaz Yusuf buka kamera. Ustaz Yusuf pun masuk. Tak apa. Okey. Okey, tahniah pada semua murid. Setia tunggu. Okey. Nanti sebenarnya cikgu tengah rekod. Sebenarnya cikgu ada buat stream sikit. Cikgu akan share semula dalam grup kelas awak. Kalau ada mana yang tak dapat join, awak boleh tengok balik semula. Okey, cikgu nak snap screenshot. Okey, ready? Okey. Sekejap. Okey, ready? 1, 2, 3. Sekejap ya. Lagi sekali. Okey, lagi sekali ya. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey. Okey. Alright. Ada lagi soalan? Tak ada. Siapa yang Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa maknanya. Okey, tak apa. Okey, terima kasih semua.
Okey, cikgu sekarang dah pukul 10.27. Cikgu ucap terima kasih banyak kepada semua murid yang sudi join kelas cikgu Faizal. Cikgu gabungkan beberapa kelas untuk hari ni. Okey, cikgu tanya. Okey, so cikgu sudahi kita punya perjumpaan pagi ni dengan tasbih kifarah. Okey, jumpa lagi. Okey, dah boleh masuk kelas-kelas lain untuk subjek-subjek pada pagi ini. Okey, so jumpa lagi pada minggu akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey, sama. Kenapa ni kau tak keluar? Okey, terima kasih semua ya cikgu live untuk semua sekali. Bye.